Kita akan membincangkan berkenaan dengan kenali anak kita, langkah awal dalam pencegahan penyalahgunaan dadah. Ya, Ya, ini bersempena dengan sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2022. Ya. Di studio bersama dengan kita hari ini ialah Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa, Fellow Kehormat Pusat Penyelidikan dalam Penyalahgunaan Dadah Asia USIM, Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Datuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti mana tadi Raja Sofi dah berikan mukadimahnya mengenai penyalahgunaan khususnya di kalangan anak-anak ini. Bagaimana situasi dan juga senarionya khususnya di Malaysia setakat ini, Datuk? Okey, kalau kita bercakap tentang penyalahgunaan dadah ini satu masalah yang berpanjangan dan dia akan berada di mana-mana juga di dalam dunia ini. Tapi dalam konteks negara kita, kita mempunyai dasar dadah negara yang telah pun dibangunkan, diluluskan di Parlimen, dan dasar ini perlu digunakan secara mendalam, secara sungguh-sungguh oleh semua pihak. Kerana combating drug is everybody's business, itu prinsip dia. Maknanya membenteras dadah ialah tanggungjawab semua. Tetapi dalam pendekatan dasar ini kita ada lihat dalam dasar itu dikhususkan juga kepada beberapa kumpulan sasar. Misalnya keluarga bebas dadah. Jadi kalau kita bercakap tentang keluarga bebas dadah, ini merupakan asas kepada usaha-usaha pencegahan dalam pendidikan pencegahan dadah tier yang pertama ataupun teras pertama dalam dasar itu. Jadi hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang program kenali anak kita sebenarnya yang akan dianjurkan oleh Asian Centre for Research on Drug Abuse bersama dengan Pengasih Malaysia. Pengasih Malaysia pernah melaksanakan ini beberapa tahun yang lalu, mendapat tajaan daripada Petronas Nasional untuk tempoh 5 tahun, dan kita dapati sangat bagus program ini untuk membantu ibu bapa mengenali anak. Kenapa kita kata kenali anak kita? Kita tidak menuduh ataupun melabel ibu bapa tak kenal anak mereka. Tetapi dalam konteks yang sangat mencabar hari ini, oleh kerana akses yang begitu canggih dengan perkembangan teknologi dan juga trend sosial yang ada di negara kita akibat kemajuan yang mana ini merupakan harga yang perlu dibayar, maka kita akan berhadapan dengan isu-isu seperti ini. Betul. Jadi sebab itulah kita nampak seperti yang disarankan oleh agama juga, mencegah lebih baik daripada merawat. Betul. Jadi kita mengajak semua sekali ibu bapa terutamanya supaya mereka terus mempertingkatkan kefahaman terhadap anak yang mereka ada dan yang mereka pelihara, yang mereka besarkan. Sebab anak-anak kita juga ada yang mempunyai daya tahan yang tinggi, mempunyai kekuatan dalaman dan mempunyai dalaman moral yang baik serta psikospiritual yang tinggi. Mereka dapat melalui proses kehidupan pembesaran mereka dengan agak sempurna, baik, dan terus sampai belajar, pergi ke peringkat yang lebih tinggi, kemudian mendapat pekerjaan, kemudian berkahwin dan mendirikan rumah tangga dan selamat, alhamdulillah. Tapi ada juga yang tercabar dalam macam-macam keadaan dan cabaran hidup. Ada anak-anak kita yang terpisah misalnya antara ibu dan bapanya. Ada anak-anak kita yang tertinggal dari segi keupayaannya. Dan ada juga yang berisiko. Jadi sebab itulah kita kata, bila kita kata kenali anak kita merupakan langkah awal, sebab kita tak mahu ibu bapa merupakan the last person to know about masalah anaknya. Betul. Jadi itulah yang kita ingin bicarakan, dan kita perlu wawarkan isu-isu ini kepada masyarakat umum tentang pentingnya kenali anak kita. Dan mungkin Datuk boleh jelaskan jugalah secara asasnya bagaimana untuk ibu bapa mengenali anak mereka, terutama sekiranya mereka terlibat dalam penyalahgunaan dadah ini khusus. Dia kita melihat ada beberapa kajian. Kalau tak kajian pun kita tahu jugalah, tapi kita sandarkan jugalah sedikit fakta. Alaska Division misalnya tahun 2011. Sebelum itu dah ada lagi pengkaji-pengkaji yang lain. Saya sendiri pun menjalankan kajian agak banyak juga di perusahaan itu, melihat bagaimanakah anak-anak ini perlu dijaga. Dan bila kita kata anak-anak memerlukan bimbingan,
inilah yang dipesan oleh orang tua kalau anak beranak, jaga anak kan. Sebabnya ada pepatah juga mengatakan it takes a whole village to raise a child kan. Begitu sekali. Maknanya cuma kita budaya itu kita sudah hilang akibat perubahan gaya hidup kita hari ini. The way we live today sangat berbeza dengan keadaan itu. Tapi maknanya tetap sama. Jadi bila kita kata bagaimana ibu bapa ingin mengenali anak-anak kita, ibu bapa selaku ibu, saya tidak mempersoalkan langsung kewibawaan mana-mana ibu bapa yang ada yang sangat-sangat berjaya dan kita sangat tahniah dan kita syukur alhamdulillah. Tetapi ibu bapa yang tercabar hidupnya, working parents working pun dengan keadaan ekonomi yang tidak begitu memberangsangkan, apatah lagi parents yang kurang bernasib baik, tinggal di tempat-tempat yang berisiko dengan keadaan pendapatan yang tidak begitu mencukupi. Ini merupakan antara perkara yang boleh mengundang kepada risiko-risiko. Jadi selaku ibu dan bapa, pertamanya untuk kita bercakap tentang mengenali anak kita ialah perkara-perkara asas lah yang semua ibu bapa tahu Misalnya you know apa yang anak-anak personalitinya tantrumnya bagaimana bagaimana dia menguruskan kekecewaannya kalau dia tak dapat sesuatu, apa yang dia buat adakah kita kalah, dia menang ke? Sebab dalam proses pembesaran anak-anak ini kita barangkali ada orang dia belajar betul secara informal tapi ada juga ibu bapa yang take for granted. Aku tahulah macam mana jaga anak aku kan. Mak jangan campurlah hal saya kan. Just because you are educated, just because you think you know, kadang-kadang kita fikir kita tahu kan. Tetapi sebenarnya ada benda yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan kita rasa kita tahu sangat-sangat. Jadi tak apalah, put that aside. Cuma kita ingin bersama meningkatkan kesedaran bahawa apapun yang kita tahu, banyak mana pun, sepandai mana kita pun, we need to know. Sebab manusia ni kan bila dilahirkan ke muka bumi ni, dia sifat dia unik. Sangat unik. Berbeza. Kembar pun ada beza. Apatah lagi adik-beradik kan. Jadi sebab itulah bila kita mengenali anak kita itu, pertamanya bila kita namakan anak kita, the name tu mestilah membawa makna yang cukup bagus kan. Anak kita pun tahu kenapa dia dinamakan begitu Macam Ika, kenapa mak namakan Syafiqah, pengasih dan penyayang. You should know kan. So, do you know that your children tahu benda ni kan. Masa bila kita beritahu, so you are lucky lah you tahu pengasih dan penyayang. Ada orang entah nama siapa? Kenapa nama kau? Mana tahu tu mak bagi. The parent never communicate for you know why I name you this? Because you are such macam itulah kan. So where is that communication? Adakah berlaku kan? Kalau tak berlaku kena lakukan kan. Siapa yang tak buat lagi belum terlambat lagi untuk bertaubat, boleh buat lagi. Masih ada peluang. Raja Sofi. Nama juga Raja kan. Raja Sofi. Masya-Allah. Nama sebenar Sufia. Kadang-kadang kawan-kawan dia nanya kat sekolah kan, apa pasal nama kau macam ni? Lalu tu dia ngejek, kau tak tahu lah, ingat nama kau lain aku tu ubahlah, tahu nama lain pula. Nak ikut trend tapi tak ada makna. Dalam masa yang sama, unconsciously, bila nama lain diberikan, just because you tak tahu what is the meaning, then itu telah merupakan satu tekanan asas. Kan? Dia akan merubah karakter. Dia boleh juga jadi satu istilah ni mungkin agak tinggi lah. Self-fulfilling prophecy kan. Jadi dia mengiyakan nama yang diberikan. Sama jugalah kalau ibu bapa tahu anaknya kurang berkeupayaan dalam proses pendidikan, belajar ni taklah macam abang dia pandai dapat A je. Kadang parents ni terlalu taksub dengan markah-markah yang tinggi kan. Bila balik tengok dapat bintang ke tidak kan. Sebab itu yang diajar masa di sekolah itu. Bila tak lulus je habis kan tu. Tapi hari ini dah berbeza. Going to school is about meningkatkan kematangan. Pergi ke sekolah tu untuk dia matang dari segi sosial, dari segi komunikasi, dan tentulah literasi dan sebagainya, pandai menulis, membaca dan mengira, itu asas. Tetapi untuk dapat straight A bukanlah satu demand yang patut dilakukan oleh parent. Kita nak dia menjadi manusia yang daya tahan tinggi.
Kan? Dalam apa keadaan pun ada desakan, dia masih lagi berpegang pada prinsip yang diajar oleh ibu bapanya. Betul. Itu. Lepas tu dia mempunyai aset perkembangan. Kita panggil dalam secara umum dalam satu pendekatan dalam teori risk factor kita ada aset perkembangan. Terdapat 40 aset perkembangan umum yang perlu dimiliki oleh seseorang itu. Contohlah ya, ini salah satu teori. Ini banyak teori, Erikson pada teori macam-macam. Saya mengambil satu yang saya terbagus yang saya lihat. Sebab saya ini lama mendidik daripada tahun 79 mendidik semua peringkat saya dapat didik lah daripada darjah 1 sampai ke PhD student. Jadi dalam aset ni saya ambil contoh Ika kan. Kerana Ika memiliki more than 20 aset ini, sebab itulah you become somebody yang very functional kan. Tapi kalau you tidak memiliki aset ini, tentulah you akan berhadapan dengan cabaran. You tak boleh berfungsi dengan baik. Betul. Ini bukan label daripada saya. Inilah cabaran yang ada. So why you become so agresif misalnya. Tak boleh langsung. Orang terlanggar sikit je terus nak bertunggu. Ya? Betul. Kemudian dari segi penggunaan ayat cepat sangat menggunakan perkataan-perkataan four letter words lah ya. Memakai hamun dan sebagainya. Where do you learn all this kan? Even if you learn pun siapa yang bantu dia untuk mengurangkan kembali kan? So it's the parent yang boleh buat. Tetapi very tough lah untuk parent untuk tengok macam mana. Saya ambil contoh lah betapa saya tak kata azab seksa lah, tapi susah lah parent dalam pandemik hari itu nak menguruskan anak learn from home ni, bersekolah dari rumah ni. Saya tak dapat bayangkan lah macam mana dia punya tension ni. Cabaran tu lah tu. Sangat mencabar kan. Dan hingga menyebabkan, sebab itulah waktu pandemik juga kita ada isu-isu mental health kan, oleh kerana stres. So how do you do all this? Apatah lagi kalau anak-anak jatuh ke dalam masalah sosial, menyeleweng dalam sosial. Lagi-lagi Ustaz, dahlah dengan kehidupan yang begitu mencabar, masalah anak pula, masalah di sekolah, masalah dengan kawan, masalah itu, masalah ini. Akhirnya kita bimbang, dia akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga. Peratakan rumah tangga kerana tak tahan. Jadi sebab itulah ibu bapa, semua ibu bapa berpeluang tinggi untuk mengenali. Tapi kalau kita rasa kita tak dapat nak uruskan sendiri, mari kita belajar. Maka kami di universiti Pusat Pendidikan bersama dengan Pengasas Malaysia, kita akan adakan program ini. Join us kan. Dan kita bukan saja saya lah, banyak lagi yang lain. Kalau ada parenting, pergilah. Saya tengok waktu saya menjadi guru di sekolah, susah betul mak ayah nak datang ke sekolah. Kalau tak ada sebab, tak datang ni. Sebab pun sebab yang sangat penting. Tak tahu lah, you ada anak pula. Saya 2 orang. 2 orang, jangan lupa pergi sekolah. You mesti kenal siapa cikgu yang mengajar anak you. Baik, Datuk. Mesti kenal cikgu yang mengajar. Betul. Siapa nama cikgunya. Lepas tu anak entah nama anak pun tak tahu nama cikgu. Nanti kita kena ajar anak nama cikgu. Siapa guru yang mengajar ini? Jangan challenge cikgu. Cikgu tahulah kerja dia kan. Betul. Tapi kita work together. Sebab tu kita kata connection between home and school is very important. Betul. Dalam negara maju, mereka mempunyai connection yang sangat tinggi. Dia tahu anak dia tahu cikgu dia. Bukan itu saja, mereka mempunyai hubungan yang baik dengan cikgu. Hari lahir cikgu, hari guru cikgu diraihkan. Bukannya cikgu tu nak hadiah kereta sebiji macam Proton Saga tadi kan, tidak. Dia nak recognition. Hubungan yang baik lah. A word of thanks telah membahagiakan seseorang. Apatah lagi kalau cikgu kenal raja kan. Ini Puan Raja tu jumpa saya. Tentulah saya akan beri tempat perhatian. Bukan soal bias kan. Tapi kita kenal mak ayah you. Saya pun boleh mudah telefon. Puan, anak ni hari ni kenapa? Jemput. Kenapa tadi elok aja. Itulah saya tengok dalam beg dia ni macam-macam pula ada ni. Saya tak tengoklah pula malam tadi beg dia. Rupa dah ada something else yang tak sepatutnya ada dalam begnya. Mungkin dia anaknya. Mungkin dia sendiri. Betul. Kita pula ada satu sindrom ibu bapa, ramailah ibu bapa. Apa-apa berlaku yang buruk-buruk pada anak-anak, kita mulakan dengan not me.
Jadi kita kata not me syndrome. Kan? Syndrome bukan aku. Takkanlah anak saya. Anak saya tak ada. Anak saya bagus. Kan? Saya tahulah anak saya. Lepas tu orang tegur pula. Berkelahi pula dengan orang lain. Kan? Kau jagakan kau sendiri. Saya bawa jangan. Jadi kita nak meredakan keadaan-keadaan ini. Dan kita boleh buat melalui proses pendidikan. Sebab pendidikan ni ialah the most powerful tool dalam kita meningkatkan kemahiran-kemahiran. Sebab tu dipanggil kemahiran keibubapaan. Memang adalah sebelum kahwin itu adalah kursus perkahwinan kan. Tapi orang pergi kursus perkahwinan bukan nak pergi kursus tu. Dia nak ke CJ tu cepat kan. Kalau dapat kursus tu 1 jam lagi bagus. Dapat CJ. Benar tak? Bukan dia cakap ustaz kita sambung lagi seminggu boleh dah. Banyak benda saya tak tahu ni. Bab munakahat ni tahu faham kan. Nanti bab ni anak perempuan saya kalau besar ni macam mana kan. Murid macam mana. Betul. Aurat macam mana. Macam-macam lah. Tapi tidaklah masa tu. So kita pun ada sarankan tapi it's not a popular program. Kalau nak buat kursus perkahwinan 7 hari, kalau tu bawa lulus tak lulus ada exam pula ada assignment apa insan nak ramai tak kahwin akan cari cara lain pula untuk mana. Jadi kita takut banyak pula masalah lain daripada yang kita nak buat. But anyway, di AADK dia ada keluarkan buku ni. Saya bukan di AADK lah. Saya bekas ketua pengarah. Tapi saya tahu siapa yang menulis buku ni, anak-anak buah saya dulu. Dan buku ini sangat bagus. Buku ini ialah terjemahan kepada dasar-dasar negara dalam konteks pendidikan pencegahan. Dia telah pun diterbitkan. Dan kalau tak ada buku dalam hard copy, pergi je kepada website. Saya tak tahu lah berapa ramai yang pergi website. Kau tak pergi lagi kan? AADK. Jom tak pergi. Kita kadang kita take for granted. Kan? Kita ni akan hanya cari bila kena kan? Bila perlu baru mencari. Kata orang dah sudah terantuk baru tengadah. Kalau tak kena batang hidung, tak ada apa-apa. Tak boleh. Datuk macam apa yang Datuk katakan tadi, sebenarnya apa yang paling penting adalah kemahiran keibubapaan dan juga kemahiran komunikasi itu sebenarnya. Sebab dilema ibu bapa apabila nak tegur salah, tak tegur salah, takut anak lari satu hal lagi. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya untuk ibu bapa ini untuk lebih lanjut, dan kita difahamkan juga ada satu simposium yang akan dijalankan. Ada. Itulah saya kawan-kawan saya tu ramai jugalah mendengar saya menanya macam kawan saya ada Nurul Huda, budak kawan-kawan saya sekolah Clifford. Tapi kita bergabung dengan sekolah Mahmud. So we have a good friend lah. Kawan. Dan kebetulan Menteri Besar faham dalam grup itulah dia yang create. So banyak perkara yang kita bincang. Saya kata hari ini saya nak sebut nama demo semua. Orang faham live cakap sikit lah. Dia makan gulai masam, dia jadi ikan patin. Cakap macam air. Orang faham ke? Tidak ke? Sabar abang. Okey. Katakanlah kita berada dalam keadaan bersalah. Macam mana? Nak marah kan? Bantal lari kan lagi sakit jiwa. Lama betul-tuduh. Laki pula kata suami kata, engkau punya pasal lah marah anak. Tapi bila berlaku sesuatu pun, akhirnya bertuduh-tuduh juga. Kan? Kau lah yang manja-manja kan dia. Tak ada apa yang tak bagi. Jadi apa yang kita nak buat? Sebab itulah kita kata, di dalam zaman sekarang ni kita dah ada profesional. Counselors. The counselors, they are professional practitioner yang memang dilatih untuk membantu kita menguruskan diri kita dan juga memahami orang lain. Jadi we have to learn. Dan keduanya kadang-kadang kita banyak andaian. Kita assume kalau kita buat ini lari. Budak ni, anak-anak ni dia panggil senjata. Dari kecil lagi dia dah pegang senjata ni. Contohlah pergi ke shopping mall lepas tu tersilap terlalu dekat Toys R Us kan. Kacau kan. Bila lalu kat Toys R Us kita nak pergi beli baju. Betul. Mata dia gitu mana. Lama dia pun macam tak boleh nak tarik tu tak boleh. Lepas tu dia nampak pula ada anak orang lain dah dapat satu dah. Betul. Tunjuk pula tayang-tayang benda dia. Dia pun lagi pula keluar cerita baru. Dia kata, "Mak, nak yang tu." Tak boleh. Dia kata, "Mak, nak yang tu." "Tak boleh, kita nak pergi makan." "Mak, nak yang tu." Lama tak dia geram, dia menangis. Kan? Bila menangis, kalau you jenis
malulah anak menangis tengah orang. Dia pun segera bekerja ke Toys R Us. Yelah terus. Betul. This is the weapon yang dia kata. Wah, mujarab ni senjata ni. Boleh gunakan lagi di waktu-waktu lain nanti. Contoh ringan, ringkas. Maknanya, we have to be able to be dipanggil tegas, assertif dengan anak. Assertif maknanya bukannya kita garang, tapi bukannya kita lembut, tapi kita dapat apa yang kita nak nyatakan. You have to work, you have to communicate. Balik nanti mesti cakapnya. Now, there's something I'm not happy with. Datuk, kalau ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai simposium itu, mungkin boleh... Kita ada airline, saya tak tahu dia keluarkan. Tapi kita akan adakan dua ada dalam airline. National Counselling Symposium. Yang ini kita lebih kepada meraihkan kepelbagaian, menghormati perbezaan, celebrating diversity, respecting differences, sempena keluarga Malaysia ni. Dan yang ini merupakan program yang saya katakan tadi, keluarga kita itu dia punya affiliation. Just come to us. Perkama International, we have almost everything about helping, termasuk mental health dan sebagainya. Baik. Jadi itulah saya doakan agar ibu bapa di Malaysia menjadi ibu bapa yang berkaliber, dan kita doakan anak-anak kita berjaya dalam perjalanan hidupnya untuk menjadi seorang rakyat Malaysia yang berguna. Amin. 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 InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein, Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa, Fellow Kehormat Pusat Penyelidikan dalam Penyalahgunaan Data Asia USIM, kerana sudi berkongsi dengan kita hari ini. Sebenarnya sangat menarik topik ini. Kalau boleh nak tambah lagi, nak panjang lagi. Kalau ada masa boleh lagi. Ada masa boleh lagi. Tapi banyak perkara yang boleh bincang. tentu ya Datuk.